Assalamualaikum. Untuk kali ini saya ingin menerangkan 3 sebab kenapa anak-anak berkeperluan khas seperti anak autistik ataupun disleksik ataupun yang berkeperluan khas lainnya memerlukan latihan fizikal. Saya menggunakan istilah latihan fizikal untuk memberi kita lebih kepahaman yang mudah, walaupun istilah yang sebenarnya kita memanggil occupational therapist ataupun kita mungkin memanggil terapi integrasi sensori, sensory multisensory terapi juga, ya. Tetapi kebanyakannya terapi-terapi ini melibatkan beberapa latihan fizikal. Namun begitu, latihan fizikal ini bukanlah latihan fizikal yang biasa-biasa, ya. Jadi kita ibu ayah, kita cuba memahaminya lah, ya, bagaimana cara latihan-latihan tersebut diperlukan dan mengapa anak kita perlu menjalaninya untuk supaya membantu perkembangan mereka. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu juga, yang saya nak sharekan di sini ialah kajian-kajian akademik, ya, banyak menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berkeperluan khas, contohnya yang autistik, mengalami masalah dalam memproses input deria. Apa maksud deria? Kita biasa dengar kan, deria kita macam deria sentuhan, apa lagi? Ya betul lah, deria penglihatan, lepas tu apa lagi? Pendengaran, bau, dan juga keseimbangan, ya, keseimbangan. Jadi saya nak share pada ibu ayah semua kenapa tiga sebab lah kenapa latihan sensori ini penting untuk dijalani oleh anak-anak yang berkeperluan khas, ya. Pertama ialah untuk memberi rangsangan. Ya. Jadi anak-anak, apabila rangsangan diberi menerusi latihan-latihan tersebut, anak-anak ini boleh bertindak balas dengan persekitaran dengan lebih efektif. Pasal persekitaran kita ni ada banyak rangsangan. Penglihatan, sentuhan, pendengaran ada banyak. Jadi ini perlukan skill untuk kita bertindak balas. Jadi kalau misalnya anak tersebut mengalami masalah dalam bertindak balas dengan rangsangan persekitarannya, ianya perlu dirangsang, perlu dilatih, ya. Itu sebab pertama. Okey, sebab yang kedua pula, latihan-latihan seperti ini membantu anak memproses maklumat sensori yang diterima daripada persekitarannya. Apabila rangsangan kerap dilakukan, kita melatih anak-anak ini supaya bukan sahaja boleh menerimanya, mengenal pasti, tetap bertindak balas, tetapi juga memproses di dalam brainnya. Okay, kita bertindak balas biasanya berdasarkan apa yang maklumat yang kita terima menerusi rangsangan kita, betul tak? Kemudian seterusnya maklumat yang kita terima itu kita proses dan kita bertindak balas seterusnya. Okey, contoh macam penglihatan, kita tengok sesuatu benda yang kita suka benda tu, jadi kita selesa dengan benda tu, jadi kita akan proses di dalam fikiran kita, dan seterusnya dianya akan dilahirkan dalam bentuk perbuatan kita. Kita suka warna pink misalnya, jadi kita akan memproses. Bila kita dapat tengok warna pink, kita terus proses benda tu dalam fikiran kita, dan kita ada mungkin suka ke tak suka ke. Kalau kita suka, dan kita akan sukalah warna-warna pink. Mungkin kita beli baju pink ke, tudung pink ke, macam itulah, ya. Jadi kanak-kanak pun begitu juga, dia memproses sesuatu yang dia terima daripada persekitarannya. Tetapi anak-anak yang berkeperluan khas, mereka mempunyai some processing disorder, ada masalah daripada segi memproses tu. Jadi kita nak latih dengan memberi rangsangan kepada mereka. Okey, jadi yang keduanya, mereka apabila rangsangan ini kerap dilakukan, jadi mereka akan dapat memprosesnya dengan maklumat tersebut dengan baiklah. Okey. Dan yang ketiganya, jika anak sukar mentafsir maklumat sensori yang dia terima, ini akan menyebabkan mereka susah untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang lain, seperti kemahiran motor kasar ataupun kemahiran motor halus. Okey, apa contoh motor kasar? Macam seperti melompat, kayuh basikal, naik tangga, apa lagi, tendang bola. Perasan tak kadang-kadang anak-anak tak boleh nak tendang bola, dia tendang tapi tak kena bola, kan? Kenapa tu? Okay. Jadi kita pun nak faham betul, maknanya
ada masalah, kadang dicuba tak kena juga. Sama juga macam nak pukul sesuatu benda, bola ke apa, payah kan, dia ada masalah. Okey, kemudian macam motor halus tu seperti macam memegang pensil tak betul, nak gunting tak pandai kan, dia tak boleh nak gunting. Kita puaslah kita tunjukkan kan macam mana cara nak pedang gunting. Pada kita senang aje. Dia kadang nak pegang tak boleh, bila dah masuk pula jari tu tak boleh pula bergerak gunting tu, tak boleh nak memotong dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang biasa. Dan ibu ayah, masalah-masalah yang macam memproses maklumat sensori yang mereka terima daripada persekitaran ini yang akan mengganggu perkembangan motor halus dan motor kasar ini, bukan sahaja untuk anak-anak yang berkeperluan khas ya. Kadang anak-anak biasa, anak-anak tipikal pun ada juga masalah-masalah seperti ini. Jadi sebagai ibu ayah, kita kena sentiasa alert lah, perhatikan perkembangan anak-anak kita, perbuatan-perbuatan mereka dan tingkah laku mereka, supaya kita dapat mengenal pasti. Dan seandainya ada anak-anak yang menunjukkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tu, kita perlulah mendapatkan intervensi, perkhidmatan intervensi integrasi sensori ini pentinglah dibuat seawal mungkin. Sebab tu bagi ibu ayah yang mungkin tak perasan sangat tingkah laku anak, mulai sekarang cuba perhatikan dengan teliti tingkah laku anak-anak ibu ayah semua ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya Profesor Dr. Junaidah, pengasas kepada Murabi Talent Resources dan juga Murabi Kids Gym. Harap tips ini dapat membantu anda semua. Every kids got talents, insya-Allah. Assalamualaikum.